Yang penting kita nak semua belajar. Okay, alright. Jom kita tengok share screen. Kang. Okay, bahan secara grup. Okay, so tajuk kita. Saya cerita dulu. Okay, saya cerita dulu. Dalam bab ini, bab 1 ni, okay, kita kata 5 ni, awak belajar 8 bab. 8 bab. Bab 1 sampai 7 sangat penting. Sangat potensi masuk SPM. Bab 8 sekadar belajar. InsyaAllah tak masuk SPM. Sebab tajuk yang paling susah sekali. Okay, permodelan matematik. Jadi bab 1 senang. Tajuknya ubahan. Okay, nama pun ubah. Ubah, berubah. Okay, variable. Okay, jadi ubahan adalah bab 1. Okay, di mana dalam tajuk ini, okay, simbol ubahan adalah bentuk begini. Bentuk macam ikan ni, alpha. Okay, ubahan, simbolnya bentuk begini lah. Okay, bagi belajar dalam GLP, variable lah. Tapi minta maaf, saya tak dapat cakap bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab saya ni tak pandai bahasa Inggeris. Alright? Okay, saya akan cakap bahasa Melayu. Alright. Dalam tajuk ini, awak akan belajar 4 jenis ubahan. Yang pertama adalah langsung. Ubahan langsung namanya. Yang kedua adalah ubahan songsang. Okay, yang kedua ubahan songsang. Okay, yang ketiga ubahan tercantum namanya. Ubahan tercantum namanya. Dan yang keempat adalah ubahan bergabung. Okay, cukup sekadar tahu sajalah, tak adalah hafal. Okay, cukup tahu. Jadi topik ini awak belajar 4 jenis ubahan, iaitu langsung, songsang, cantum, gabung. Okey, apa beza dua ni? Okey, ubahan langsung dan songsang dia melibatkan, okey, dia melibatkan dua pemboleh ubah sahaja. Dua pemboleh ubah sahaja. X, Y, PQ, RS, ikut suka je lah, ikut suka soalan lah. Okey, dia melibatkan dua pemboleh ubah sahaja. Itu untuk langsung, songsang. Kalau tercantum pula dan bergabung pula, dia melibatkan, okay, dia melibatkan 3 atau lebih. Okay, ubahan songsang dan cantum pula, dia melibatkan 3 atau lebih. Okay, paling-paling kurang 3. Okay, 3 atau lebih pemboleh ubah. Dia melibatkan 3 atau lebih pemboleh ubah. Okay, langsung songsang, 2 ubah. Cantum gabung, 3 ataupun lebih pemboleh ubah. Itu ialah 4 jenis ubahan. Yang pertama. Okey, yang kedua ialah okey, bentuk dia. Apa maksud ubahan langsung ni? Ubahan langsung bermaksud macam ni. Contohnya, yang mudah. Dia ada 2 huruf. Okey, yang mana contoh kata huruf X, kalaulah X itu, contoh kalau X itu meningkat. Okey, contoh kalau X meningkat. Okey, X meningkat. Apa jadi pada Y? Y juga akan meningkat. Kalau X meningkat, Y pun akan meningkat. Inilah ubahan langsung namanya. Ataupun kalau X-nya turun, maka Y pun turun. Okay, kalau X itu turun, maka Y turun. Saya cerita dulu awal-awal ni. Okay, kalau X itu turun, maka Y pun akan turut turun. Itulah ubahan langsung. Maksudnya, ada 2 benda. Dua-dua naik ataupun dua-dua turun. Itulah ubahan langsung. Okey, untuk ubahan songsang pula, dia berlawan. Dia berlawan, maksudnya ada satu naik, ada satu turun. Katakanlah X naik, maka Y akan turun. Gitu. Maksudnya ubahan langsung ni dia sama ada dua-dua naik ataupun dua-dua turun. Tapi ubahan songsang sama ada dia mesti ada satu naik, satu turun. Sama ada X naik, Y turun, ataupun X turun, Y naik. Itu maksud ubahan songsang. Okay, tak faham tanya lah. Okay, alright. So, begini. Okay, tercantum pula. Tercantum pula dia sama macam langsung. Tetapi dia ada 3 ataupun lebih pemboleh ubah. Contohnya, kalau X naik, Y naik, Z pun akan naik. Itu maksud ubahan tercantum. Ataupun kalau X turun, Y turun, Z pun akan turun. Itulah ubahan tercantum namanya. Gitu. Alright? Okey, manakala ubahan bergabung pula bermaksud dia ada kombinasi 2 naik, 1 turun ataupun 2 turun, 1 naik. Maksudnya sini ialah dia ada lebih 3 huruf juga. Okey. Mungkin katakan X naik, Y naik, Z akan turun. Maksudnya ada 2 yang sama, 1 berbeza.
itu maksud ubahan bergabung. Gitu. Alright? Ataupun X naik, Y turun, Z naik. Itulah contoh dia. Okay? Dia mesti ada satu yang sama, dua yang sama, satu yang berbeza. Tak kisah mana-mana pun tak apa. Okay? Yang penting dia ada satu naik dan dua yang sama, satu yang berbeza. Itulah ubahan bergabung. Okay? Tapi tidak perlu dihafal lah. Tak perlu dihafal. Ini ubahan apa namanya, tak payah. Okay? Cukup kita tahu konsep dia. Langsung songsang, dua pemboleh ubah sahaja. Cantum gabung, tiga atau lebih. Langsung, dua-dua naik, dua-dua turun. Songsang, naik turun. Cantum, semua naik atau semua turun. Gabung, dua naik, satu turun. Ataupun dua turun, satu naik. Okay, right? Okay, itu benda dia. Yang penting ada contoh, tak kisah. Yang penting untuk gabung tu mesti ada dua yang sama, satu berbeza. Okay. Apa sila kehidupan kita? Contohnya, tapi contoh mudah-mudah lah contohnya. Okay? Contoh mudah. Katakanlah harga gula naik. Okay? Gula naik harga, katakan. Bila gula naik harga, apa jadi pada kuih-kuih semua? Maka kuih pun akan naik harga. Itu maksud gitu. Kuih pun akan naik harga. Itu maksudnya gitu. Kalau satu benda naik, maka satu akan turut naik. Songsang pula, apa maksud songsang pula? Okey, kalau gaji naik. Okey, kalau gaji naik, apa berlaku? Apa yang turun pula? Okey. Contohlah katakan kita sebab gaji turun. Okey. Bila minyak naik, contohnya. Okey, bila minyak naik. Okey, bila minyak naik, apa jadi kepada kita punya duit kita ada. Perbelanjaan kita. Perbelanjaan kita akan turunlah ataupun kuasa beli kita akan turunlah. Kuasa beli akan turun. Sebab apa? Bila minyak harga naik, duit pun banyak gunakan untuk minyak. Maka dapatlah kurang beli barang. Contoh gitulah, contoh gitu. Okey. So bila kita buat harga lah. Okey, bila harga barang naik, kuasa beli akan turun. Contoh gitu. Ataupun bila harga kereta naik, jualan kereta akan turun. Dia akan berlawan gitu. Tapi kalau tercantum pula contohnya, kalau harga naik. Kalau harga naik contohnya. Harga naik, apa jadi? Bila harga naik, apa jadi? Perbelanjaan akan meningkat juga. Perbelanjaan akan naik juga. So, apa jadi akhirnya? Maka perniagaan akan dapat untung. Untung akan naik juga. Itu maksud ubahan tercantum. Ada tiga benda, ketiga-tiganya akan naik ataupun ketiga-tiganya akan turun. Okey. Kalau bergabung pula contohnya, harga barang naik. Bila harga naik, maka kuasa beli. Kuasa beli akan turun. Kuasa beli akan turun. So apa jadi kepada keuntungan. Maka keuntungan akan turun juga. Keuntungan akan turun juga. Untung akan turun juga. Dia mesti ada dua benda yang sama, satu yang berbeza. Itu maksud ubahan bergabung. Gitu contoh. Alright? Okey. Seterusnya, simbol dia. Ubahan menggunakan simbol ikan. Di mana kalau dia kata langsung, cara tulis begini. X, X berubah. Simbol ikan begini. Berubah. Bila disebut langsung, dia sebaris dengan Y. Ini bentuk dia. Simbol bagi ubahan langsung, dia berbentuk sebaris macam ni. X berubah langsung dengan Y. Kalau kata songsang pula, clue mudah ya. Berbentuk pecahan. 1/Y. Gitu. Bila kata sebut songsang je, dia mesti 1/. Kalau tercantum pula, dia bentuk gini. Bentuk langsung. Tapi ada 3 huruf. X, Y, Z. Gitu. Okey. Dan kalau bergabung pula, dia macam songsang. Di mana satu akan naik, satu akan turun. Bentuk gitu. Itulah ubahan bergabung. Okey, alright. Nampak beza? Okey, langsung dan songsang, 2 pemboleh ubah. Cantum dan gabung, 3 atau lebih pemboleh ubah. Langsung akan melibatkan 2 benda,
sebaris, songsang bentuk pecahan 1/. Cantum dia sebaris juga, okey, X, Y juga. Okey, songsang dia bentuk, bergabung dia bentuk YX. Okey. Tercantum satu bentuk gini, satu lagi bentuk gini. Dia bentuk macam songsang tapi dia 1/YZ. Sama ada dua-dua naik ataupun dua-dua turun. Dia ada dua bentuk lah. Okey, right? Ni dia benda dia. Okey. Okey, sekejap saya tengok soalan. Ada soalan? Okey, kenapa, apa kata orang? Kenapa soalan ni dikatakan senang? Sekejap saya tengok sekejap ada soalan tak? Tak ada. Okey. Kenapa saya kata soalan ni senang? Kerana untuk topik ini, walaupun banyak jenis ubahannya, tapi langkah penyelesaian adalah sama untuk semua jenis ubahan. Okey, di mana dalam topik ini hanya ada dua sahaja permintaan soalan. Sama ada dia minta kita mengungkap, okey? Sama ada dia minta kita mengungkap, okey, ataupun mencari nilai. Dua soalan yang kita minta. Okey, sama ada ungkap atau cari nilai. Okey. Bila baca soalan nanti, okey, bila soalan kata, okey, soalan kata, okey, ni contoh gini. Contoh satu, diberi L berubah secara langsung dengan kuasa 3M dan L berubah bila ni, ungkap kita. Okey, nampak ungkap situ. Okey, satu. Ataupun dia kata hitung nilai. Dia kata hitung nilai. Ada dua soalan bentuk ni ya. Sama ada ungkap ataupun hitung nilai. Bila sebut ungkap, okey, awak kena ingat 4 step. Awak kena ingat 4 step. Di mana step yang pertama ialah awak kena tukarkan ayat bahasa Melayu itu, okey, ayat bahasa Melayu kepada bentuk ayat matematik. Maksudnya, daripada ayat bahasa Melayu macam ni, ubah kepada ayat matematik. Ada simbol ikan ini. Itu dia. Step pertama, baca soalan dan pindahkan ayat bahasa itu kepada ayat matematik. Okey, saya cerita dulu nanti kita buat soalan. Step yang kedua, kita ubah simbol ikan kepada simbol sama dengan, maka akan adalah timbul satu huruf K, iaitu permala. Permala, maksudnya benda itu akan berubah berapa kali ganda. K ini menceritakan berapa kali ganda benda itu berubah. Okey, itu masuk K. Kena cari ni dulu. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita gantikan maklumat yang ada, okey, untuk mencari nilai K. Maksudnya sajalah macamnya, okey, dia bagi soalan, dia bagi maklumat. L 24 apabila M 2. Inilah maklumat. Guna yang ini untuk mencari nilai K. Itu step yang ketiga. Selesaikan sampai dapat nilai K. Di sinilah baru kita dapat markah yang pertama dalam exam. Dua yang pertama tu tak tulis pun tak apa. Tak ada markah. Tapi kalau tak tulis, tak dapat yang nombor 3 nanti. Okay, right? Okay, kemudian dah dapat step yang ketiga ini, soalan kata ungkapkan. Bila sebut ungkap, salin semula step yang kedua dan tulis balik, cuma gantikan nilai K sahaja. Okey, gantikan nilai K sahaja. Okey, sebut ungkap, tulis semula soalan yang kedua, step yang kedua tu dan gantikan nilai K. Itu ya. Ini adalah markah yang kedua. Kalau soalan kata ungkapkan, inilah step yang wajib kita tunjuk. Alright? Sebut ungkap sampai sini saja step dia. Kemudian step yang kelima. Kalau soalan kata apa? Cari nilai. Hitung nilai. Okey. Bila masuk yang ini pula, kena pergi step yang kelima. Untuk step yang kelima tu ialah kita gantikan, kita ambil step yang keempat, gantikan maklumat yang diberi untuk mencari nilai seterusnya. Okey, ambil step yang keempat tu, gantikan maklumat diberi untuk cari soalan yang diminta. Maksudnya dia bagi X, cari Y. Nak cari diberi Y, cari X. Ini benda dia. Okey, so di sini ada dua markah nanti. Okey, dekat sini nanti ada dua markah. Okey, ganti tu satu markah,
dan selesaikan satu markah lagi. Inilah dia 5 step yang kita wajib ingat. Dan benda ni semua ni terpakai untuk semua jenis ubahan sama ada langsung, songsang, cantum ataupun gabung. Alright. Okey, kita tidak perlu hafal ini ubahan jenis apa ya, langsung ke songsang. Tak payah sebab soalan akan beritahu. Kecuali cantum dan gabung dia tak beritahu. Dia tak kata X berubah secara tercantum dengan tak. Dia hanya akan beritahu X berubah secara langsung dengan Y dan Z. Contohnya. Dia akan sebut begitu. So bila kita baca soalan, nampak 3 huruf, cantum atau gabung. Okay, nampak 2 huruf, langsung atau songsang. Itu saja. Okay, so di sini penting kau kena tahu apa? Yang pertama sekali. Okay, yang pertama yang kau ingat ialah okay, langkah kerja ini sama untuk semua jenis ubahan. Okay, di mana? Di mana? Yang penting awak tahu ialah, first kita tahu ialah itu ubahan jenis mana? Langsung, songsang, gabung, cantum. Okay, dia tahu cukup lah. Yang kedua ialah tahu keluarkan maklumat daripada soalan tu. Apa benda soalan tu? Alright? Okay, kepada ayat matematik. Daripada ayat bahasa tu tukar kepada ayat matematik. Yang ketiga adalah tahu. Ni, tahu. Okay. Yang ketiga tahu cari nilai K. Bila sebut kata ungkap. Okay, ungkap. Itu penting. Dan yang keempat adalah tahulah menyelesaikan soalan tersebut kalau diminta cari nilai. Okay. Boleh selesaikan semua soalan kalau diminta cari nilai. Okay, alright? Okay, dan yang kelima, ada lagi tak yang kelima? Okay, sekejap dengar ya. Okay, yang kelima ada tak? Okay, ni. Okay, setakat ini soalan topik ini sentiasa masuk dalam exam SPM kita. Sama ada kertas 1 ataupun kertas 2. Jadi maksudnya topik ini penting lah. Topik ini penting untuk kita tahu dan kuasai. Dan topik ini sepatutnya kita kuasai kerana sangat senang, sangat mudah. 5 step ni kena ingat. Ungkap sampai step keempat, 5 step yang kena cari nilai. Okay, alright. Sekarang tu tanya ya. Tak ada salah. Nak tanya, nak buka audio boleh, tak ada salah. Nak tulis dekat grup Telegram boleh. Nak tulis dekat chat pun boleh. Tak ada salah. Sejawab lah. Okay, kasi laju sangat ke apa kan? Just bagi tahu sahaja. Okay. Saya tunjuk kepada kamu semua 4 contoh. Okay, lepas tu kita buat latihan. Okay, contoh yang pertama. Soalan kata apa? Tengok soalan kata apa? Diberi L. Dia kata, diberi L berubah secara langsung dengan kuasa 3M. Nampak? Nampak ada 2 huruf je. L dengan M. So, kita pun tahu. Inilah ubahan langsung. Sebab kita tahu, jelas tulis. Ubahan langsung. Dan dia cuma ada huruf L dan M sahaja. 2 huruf saja. So, ini bermaksud inilah ubahan langsung. Okay. So, dan dia kata pula L sama dengan 24 apabila M 2. Ini maklumat yang penting yang kita kena tahu dan kita akan gunakan untuk cari nilai K nanti. Okay. Ini maklumat untuk cari nilai K nanti. Ini clue dia lah. Okay. Maklumat lengkap ini, maklumat lengkap ni untuk cari nilai K. Gitu. So, apa kita kena buat? Okay, kita tengok soalan. Soalan pertama kata apa? Soalan pertama kata ungkap L dalam sebutan M. Nampak ungkap sahaja, ingatlah 4 step yang pertama. Saya ulang balik. Okay. Step yang pertama. Okay, step yang pertama. Step yang pertama ialah tukar ayat bahasa kepada ayat matematik. Itu ayat dia. Okay. Tukar ayat bahasa yang paling panjang tu kepada ayat matematik. Ini step yang pertama. So, soalan kata apa? Dia kata L. L berubah. Simbol ikan. Okay, berubah langsung sebaris sahaja. Dengan apa dia kata? Kuasa 3M. Ada kita kena pandai. Dia ada beza. Kuasa 3M, 3 kali M, punca 3M. Kena pandai tu. Dia kata kuasa 3M. Bermaksud M itu dikuasa 3 kan. Begini. Okay. Dikuasa 3 kan. Begitu. Okay. Bukan begini ya. Bukan begini ya. Bukan 3M ya. Ini kalau 3 kali M. Tapi soalan kata kuasa 3M. So, M tu dikuasa 3. Itu step yang pertama. Okay, step yang kedua ialah kita ubah
Okay, step yang kedua, kita ubah ayat bahasa tersebut kepada ayat matematik. Okay, kalau tanya-tanya ya, tak ada apa-apa. Alright. Okay, so step yang kedua, kita ubah ayat, okay, kita ubah. Okay, ubah simbol, okay, ubah simbol ikan tersebut kepada simbol sama dengan. Okay, kita ubah simbol ikan kepada simbol sama dengan. Okay, bila kita ubah kepada simbol sama dengan, akan ada huruf K. Ada huruf K. Jadi, ambil yang ni, gantikan simbol ikan ni kepada sama dengan, maka akan wujud satu huruf namanya adalah K. K ni adalah nilai pemalar yang menunjukkan bahawa kalau L tu berubah sekian, M tu berubah berapa kali ganda. Itulah nilai K. Okay? Berapa kali ganda dia berubah. Bila satu nombor tu berubah, dia pula sebelah tu berapa kali berubah. Itu maksud nilai K. Okay, itu step yang kedua. Step yang ketiga, okay, kita gantikan. Gantikan nilai yang diberi, okay, untuk cari K. Berapa? Jadi, guna yang purple tu. Guna yang ini. Okay, guna maklumat ini untuk cari nilai K berapa. So, dia kata L24. Okay, dia kata L24. Bila mana, okay, K tu nak cari, M dia 2. Okay, masukkan 2. Dikuasa 3 kan. Okay, dikuasa 3 kan. Lepas tu, tak huruf K. K tak kisah. Depan belakang tak kisah. Yang penting ada. Okay, lepas tu kita buat apa? Adik, buka pintu adik. Okay, alright. So, 2 kuasa 3. Okay, kita selesaikan sampai dapat K tu berapa. Okay, so 24 sama dengan 2 kuasa 3 dapat 8. Okay, hati-hati sebab ada murid kata 2 kuasa 3, 6. Ingat 2 kuasa 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2. So dapat 8. K. K. Sekarang kita nak hilangkan nombor 8 ni. Nak hilangkan nombor 8 ni. Jadi, oleh sebab dia ada 8K, nak hilangkan 8 tu, maka K tu, okay, kita pindahkan 8, bila 8K operasi darab. Nak hilangkan, kena buat operasi bahagi. Jadi, 24 bahagi 8, dapat 3. Okay. Macam terasa 3 ni, 24 dibahagikan dengan 8. Ni cara dia. Okay. 24 dibahagi dengan 8. Dapat 3 situ. Okay. So, sampai sini. Okay. Sampai sini. Okay. Siap step yang ketiga. Okay. Step ketiga. Okay. Dekat sinilah yang dapat markah yang pertama sini. Okay. Atas tak ada markah. Ini markah yang pertama. Okay. Maksudnya, wajib tunjuk yang ini. Tak tunjuk, hilang markah. Okay. Ini markah yang pertama. Wajib tunjuk ya. Okay. Lepas tu apa kita buat lagi? Okay. Step yang keempat. Okay. Step yang keempat ialah tulis semula. Okay. Tulis semula step nombor 2. Okay. Dengan gantikan nilai K. Gantikan nilai K. Itu saja. Maksudnya ambil step yang ini, kita gantikan. Okay. Alright. Okay. Ada soalan Okay. Muhammad. Okay. Muhammad Akil tanya apa-apa? Okay. Okay. Right. Okay. Tulis kat chat tak apa lah. Nanti tak batuk. Okay, jap. Cikgu kalau step 1 kita ganti dulu. Okay, alright. Okay, Afham kata cikgu kalau step 1 kita boleh ganti terus dengan nombor LM. Boleh ke? Boleh, tak masalah. Nombor 1, nombor 2, tak tunjuk pun tak apa. Tidak hilang markah. Okay, tak hilang markah. Alright. Jawapan A tu dalam huruf ke? Jawapan A tu nak dalam nombor ke huruf? Okay. Jawapan A tu ialah yang dekat step keempat tu. Okay ni. Inilah jawapan untuk soalan A tu. Bila sebut kata ungkap, inilah jawapan dia. Nak tulis balik L sama dengan nak cari K tu berapa. So bila sebut ungkap, inilah step yang kita wajib tunjuk dan ada markah. Okay. Maksudnya yang kuning-kuning tu wajib tunjuk. Tak tunjuk, hilang markah. Step yang lain tu tak tunjuk tak apa. Tak hilang markah. Tapi kalau tak tunjuk, kita dapat jawapan. Cuma step yang pertama, kedua, kita boleh skipkan kalau kita sudah mahir. Okay, right? Step yang wajib tunjuk lah step yang ketiga. Yang bold warna kuning tu. Tu wajib tunjuk. Dapatkan nilai K. Lepas tu tulis semula step tersebut dan gantikan K tu.
Okey. So bila soalan kata ungkap, inilah yang kita wajib tunjuk. Ya, maksudnya gantikan jawapan tu dengan cikgu. Yes, betul. Okey. Gantikan. Kita cuma cari nilai K saja. Ni ya. Ini kalau soalan kata ungkapkan, inilah step dia. Yang wajib tunjuk yang saya boldkan warna kuning tu. Dua tu. Itu yang wajib tunjuk. Tak tunjuk yang kuning-kuning tu, maka akan hilang markah. Okey. Step pertama, kedua, tidak wajib tunjuk. Tunjuk pun tak apa, tak tunjuk pun tak apa. Tak ada hal. Yang penting, kita ganti maklumat tu. Itu wajib tunjuk. Lepas tu selesaikan, dapat K dan pastikan tulis mula L sama dengan K-nya berapa. Itu paling penting kali. Okay, so dia soalan kata ungkapkan, inilah step yang kita wajib buat. Tapi bila soalan kata apa? Hitung nilai. Hitung nilai. Nampak kata hitung nilai, kena pergi step yang kelima. Kena pergi step yang kelima. Okey, apa step yang kelima tu? Step yang kelima ialah kita ambil step yang keempat. Okey, kita ambil step yang keempat dan kita selesaikan. Okey, so begini cara dia. Okey, alright. Macam ni step dia. Okey. Untuk step yang keempat, yang kelima, okey. Bila sebut nilai, cari nilai, kena pergi step yang kelima. Okey, alright. So step kelima ni apa dia? Step yang kelima adalah kita ambil step yang ke. Kita ambil step yang ke sekejap ya. Alright. Okay, kita ambil step yang keempat tadi. Okay, kita ambil step yang keempat tadi. Okay, kita gantikan nilai ikut yang soalan minta. Itu step dia. Okay, kita ambil step yang keempat tadi. Kita selesaikan ikut yang soalan minta. Okay, soalan minta apa? Okay, soalan minta yang pertama tadi ialah dia kata cari nilai. Okay, ni step kelima. Step kelima ni ialah ambil step yang keempat. Okay, gantikan nilai. Gantikan nilai untuk cari nilai yang lain. Itu maksudnya gitu. Jadi, untuk step keempat ni, soalan B ni kata apa? B kata apa? B kata L. Berapa? Tak tahu. Bila mana M dia kata ialah 4. So, kita ambil step keempat. Ambil yang ini ni. Ambil yang ini, letak di sini. Letak sini. Kita gantikan soalan. L nak cari, M tahu 4. Ganti gitu. Okay ni. Bila sebut kata cari nilai, ambil step yang kelima. Buat step yang kelima ni, ambil step yang keempat, gantikan maklumat. Okay, ganti nilai yang diberi untuk cari nilai yang lain. Okay, jadi L begini. So, just tekan kereta je. Okay, tekan kereta saja. Okay, so L sama dengan 3. Okay, 4 kuasa 3 ialah 4 kali 4 kali 4. Dapat 64. Gitu. Ataupun ambil kalkulator, terus tekan sahaja. Okay, terus tekan sahaja 3 kurungan 4 kuasa 3 tutup kurungan. Okay, 4 kuasa 3 tutup kurungan. Dapat jawapan terus. Pun boleh. Dapatlah L sama dengan 192. Okay, so di sini yang wajib tunjuklah yang ini dan yang ini sahaja. Okay, tengah-tengah tak wajib tunjuk. Okay. Cikgu kalau hitung nilai kita gunakan maklumat yang dia bagi, dia lah kan? Ya, tak guna nilai, tak guna dah. Okay? Yang first tadi tu hanya untuk nilai K saja. Untuk yang ini kena guna maklumat yang bagi dalam soalan. Okay, alright. So yang ini, okay, di sini markah yang pertama dan ini markah yang kedua. Alright? Okay, ini soalan B. Untuk yang C pula, untuk yang C pula dia kata apa? Dia kata C, dia kata pula. Dia kata situ, L dia bagi tahu. Negatif 375. Tapi M berapa? M berapa? Soalan minta kita cari. Ke sini. So, untuk step yang ini pula, apa kita kena buat ialah, kita akan gantikan. Sama macam tadi, ambil step yang tadi ni, kita gantikan. Kita gantikan, kita tahu. Kita tahu L kita adalah negatif 375. Okay? M kita nak cari. Kita nak cari M. Tu step dia. Ganti sahaja. Dapat markah yang pertama. Okey, so apa kita nak buat? Nak cari M kuasa M sahaja. Di situ nampak ada 3 tu. Hilangkan dulu.
Hilangkan dulu. So, apa jadi? M kuasa 3 sama dengan, kita hilangkan 3 tu, maka yang sebelah kiri tu, kita bahagikan 3. So, negatif 375 tu, kita bahagikan dengan 3, dapat jawapan 125 negatif. Gitu. 125 negatif. Macam dapat yang ini? Dapat daripada kita, kita bahagikan negatif 375 dengan 3. Kita bahagikan dengan 3 gitu. Saya dapat benda tu, inilah benda dia. Yang ini tidak wajib tunjuk. Tidak wajib tunjuk. Step ini tidak wajib tunjuk. Tapi itu untuk M kuasa 3. So, berapakah nilai M dia? So, untuk M dia, oleh sebab dia kuasa 3, nak hilangkan dia, kalau tambah, kita tolak. Kalau darab, kita bahagi. Kalau kuasa, kita punca kuasa 3 kan. So, punca kuasa 3 kan, dapat terima. Iaitu kita buat punca kuasa 3 bagi negatif 125, dapat jawapan negatif 5. Ini terhasil daripada kita buat operasi apa? Kita buat operasi punca kuasa 3 kan dia. So, ni kita buat apa? Kita buat simbol punca kuasa 3 kan dia. Gitu. Nak hilangkan operasi tambah, kita tolakkan. Nak buat tolak, kita tambahkan. Nak darab, kita bahagi. Nak bahagi, kita darab. Nak kuasa, kita punca kuasa. Nak punca kuasa, kita kuasa 2 kan. Itu sepan dia. So, yang inilah yang wajib ditunjuk untuk dapat markah dia. Siap, selesai. Inilah yang kita wajib tunjuk. Selesai untuk step ini. Cikgu, markah untuk soalan ini dalam exam soalnya berapa? Kalau ungkap 2 markah. Kalau hitung nilai 3 markah ke 4 markah. Biasa saya akan bagi 1 cari ungkap, 1 cari nilai. Biasa saya akan bagi 2 soalan lah. 1 ungkap, 1 cari nilai. 4 markah saya akan bagi. Gitu je lah. Jadi saya tengok contoh soalan SPM. Saya tunjuk lagi. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama. Bila kata ungkapkan, hanya kena buat 4 step ini, yang mana step yang inilah yang paling penting. 2 step inilah yang paling penting. Yang wajib tunjuk untuk dapat markah. Step yang 2 pertama tidak wajib tunjuk. Bila kata hitung nilai, inilah step yang kita wajib tunjuk. Wajib tunjuk lah. Right? Tapi, kalau soalan tak minta kata cari nilai. Tak minta kata ungkap. Dia kata terus cari nilai. Tetap juga kena buat soalan tentang ungkap tadi. Jadi kita tengok contoh soalan. Kita jumpa nanti soalan dia. Ini contoh soalan bagi ubahan. Ini adalah ubahan langsung. Sebab apa langsung? Sebab kita nampak dia ada 2 huruf saja dan dia pun beritahu kata L berubah secara langsung dengan M. Ada 2 huruf sahaja. Jadi inilah ubahan langsung. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Soalan kata apa? Soalan kata diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Ni. Nampak? Ada 2 huruf saja. P dan Q. Maka kita pun tahu. Ini adalah ubahan songsang. Sebab apa songsang? Soalan betul jelas sebenarnya. Songsang. Dia beritahu secara songsang. Ini tadi beritahu langsung. Ini beritahu songsang. Confirm dah. Memanglah ini ubahan songsang. Lepas tu dia kata apa pula? Ini adalah ubahan songsang. Sebab ada 2 huruf sahaja dan dia mewakili, soalan beritahu P berubah secara songsang. So soalan kata apa? Soalan kata diberi bahawa P sama dengan 10 apabila Q sama dengan 36. Ini maklumat yang penting untuk cari nilai K. Sama macam tadi. Ini untuk cari nilai K. Benda yang sama, cara yang sama. Ini untuk cari nilai K. Right. So, step dia. Bariah team rasa. Ada apa bariah? Right. So, bila sebut kata ungkap,
mesti ada 4 step yang pertama ni lah. Ni step dia. Sama je. Okay. So step yang pertama ialah kita ubah ayat bahasa kepada ayat matematik. Dia kata, okay, Bariah, ada ke cikgu dia nak bagi tahu itu ubah apa? Dia akan beritahu. Dia akan sebut langsung songsang, langsung songsang. Okay, cuma bergabung macam tu dia tak beritahu. Dia hanya beritahu, okay, katakan tercantum. Dia kata X berubah secara langsung dengan Y dan Z. Bila ada 3 huruf, langsung tercantum. Kalau dia kata X berubah secara langsung dengan Y dan songsang dengan Z. Itu ubahan tercantum. Dia tak beritahu lah. Diberi bahawa ubahan tercantum. Tak. Dia hanya beritahu langsung songsang sahaja. Okey, Bariah. Okey. So, bila sebut kata songsang, bila sebut kata songsang, pertama sekali kita kena tahu ialah songsang dia berbentuk pecahan. So, step pertama kita, P. P. Okey, begini ya. P. Berubah. Simbol ikan. Berubah. Songsang. Bila sebut songsang, 1 per. Berubah songsang apa? Dia kata dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Bentuknya topi. Punca kuasa 2Q. Ini ayat pertama kita. Step yang kedua. Step yang kedua. Gantikan simbol ikan kepada sama dengan akan ada huruf K. Dan K sentiasa berada di sebelah atas. Gitu. Step yang kedua. Step yang ketiga. Ganti maklumat. Maklumat kata apa? Okay. Maklumat kata P adalah 10. Yang kotak biru tu. P ialah 10. Dia kata. Bila mana Q 36. Gantilah gitu. Okay, lepas tu selesaikan. Selesaikan apa jadi? Okay. Inilah markah yang pertama. Okey, selesaikan. Bila selesaikan, okey, punca kuasa 36 adalah 6. Tak mati tengah kereta. Lepas tu bila ada pecahan, nak hilangkan, darab ke tepi. Darab ke tepi. Jadi last kita dapatlah K sama dengan 6 kali 10 dapat 60. Macam dapat yang ni. Dapat daripada 10 darab dengan 6. Darabkan ke tepi gitu. Tu step dia. Okey, gini. Lepas tu dapat itu apa kena buat? Okey, pergilah step yang keempat. Okey. Dah dapat nilai K dah. Pergilah step yang keempat. Ambil step yang kedua tadi ni. Cuma gantikan K dia dengan 60. Tu step yang terakhir sekali. Bila sebut kita ungkap sampai ke tahap ini. So, yang inilah yang wajib ditunjukkan untuk markah yang kedua. Ini untuk markah yang pertama. Dua inilah yang wajib ditunjuk untuk dapat markah penuh. 2. Kalau dia kata ungkapkan. Ini step dia. Okay, alright. Kemudian, kalau soalan kata hitung nilai. Okay, nampak kata hitung. Okay, dan nampak kata dia kata nilai. Okay, nampak nilai. Bila sebut nilai sahaja, dekat Negeri Sembilan. Okay, nampak nilai sahaja, kita pergi step yang kelima. Okay, pergi step yang kelima. Okay, step kelima apa dia? Yang tadilah. Okay, step kelima inilah. Okay, ni dia step kelima. Okay, serta sini. Okay, untuk step yang kelima, okay, ambil step yang keempat tadi, yang ni, okay, letak kat sini. Okay, gantikan maklumat. Okay, untuk soalan B kata apa? Dia kata P berapa P berapa dia kata? Kalau Q 100. Kalau Q 100. Okay, kita pun ganti. Ganti. P tak tahu berapa, Q 100. Gitu. So, punca bagi 100 adalah, okay, punca bagi 100 adalah 10. Okay, selesaikan kat sini. Okay, selesaikan kat sini. Okay, ni tak payah, apa kata apa? Ni tak payah tunjuk dah. Okay, so punca bagi 100 adalah 10. Kita buat itu. So, kemudian 60 bagi 10, maka dapatlah P sama dengan 6. Okay, selesai tu. Tu jawapan dia. Okay, alright. So, yang di kuning-kuning itu yang kita wajib tunjuk untuk dapat markah. Gitu. Okay, ini untuk soalan B. Okay, untuk yang C pula kata apa? Dia kata, dia beritahu. Dia kata
P dia kata ialah 5. P kata 5. So, Q berapa dia kata? Q berapa dia kata gitu. So, step dia sama. Ambil yang ni, okey, tak sini ganti dulu. Okey, kali ni dia kata apa? Dia kata P tu dia beritahu. P dia kata adalah 5. Q nak cari. Step pertama. Gantian tu betul. 1 maka pertama dapat. Okey, so terdapat silang. Yang bila ada pecahan, yang punca Q tu kita bawa ke tepi. Jadilah kat situ 5 punca Q. Okey, 5 punca Q sama dengan K. Bila bawah dipindahkan, maka kiri tinggal 60 sahaja. Itu step dia. Okey. Cikgu kalau ada soalan yang dapat buat berpoin 1, 2 ni, kita tukar kepada pecahan tu. Okey. Pecahan boleh, perpuluhan boleh, pecahan wajar boleh, pecahan tak wajar boleh. Tak ada masalah. Yang penting jawapan kita betul. Okey, alright. Okey, sambung lagi ya. Okey, sekarang kita pindahkan Q tu ke kiri, jadilah 5 punca Q. Kemudian, kalau punca Q saja berapa? Okey, kalau punca Q saja, kita pun hilangkan 5. Bila hilangkan 5, 60 bahagi 5 dapat 12. Ini terhasil daripada 60 dibahagikan dengan 5. Gitu. Okey? Tapi itu untuk punca Q. So, berapa nilai Q dia? Okey. So, untuk hilangkan punca kuasa, kita akan kuasa 2kan. So, jadilah 144. Terhasil macam mana? Terhasil daripada, ini terhasil daripada, ini terhasil daripada 12 itu dikuasa 2kan. 12 tu kita kuasa 2kan. Sebab nak hilangkan punca kuasa 2, maka kita pun kuasa 2kan 12 tu. Dapat jawapan begitu. Selesai. So, yang kuning tu ialah yang wajib ditunjuk. Tak tunjuk, hilang markah. Okey. Tadi kawan kita tanya soalan tadi, dia kata, Amalin tanya, cikgu kalau ada soalan yang ada 4 point, nak buat macam mana? Kalau point, jawapan dia bentuk point tak apa, tak ada masalah. Pecahan tak apa, pecahan wajar tak apa, tak wajar pun tak apa. Tapi kalau bentuk point, pastikan paling-paling kurang 2 titik puluhan. Dan dibundarkan tepat. Nanti kita jumpa soalan yang itu kita tunjukkan nanti. Alright? Itu contoh yang kedua. Inilah ubahan songsang. Alright? Tunjukkan contoh. Kita pergi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga pula. Kali ini kata apa? D berubah secara songsang. Dia kata. E dan F. Ingat sini. Dia kata D berubah songsang. Sambil baca tahu dah. Songsang di bawah. Dengan E dan F. Kali ini kita ada sebanyak 3 huruf. D, E, F. Dan dua-duanya songsang. Bila dua-dua songsang, kita tahu dah. Inilah ubahan tercantum. Ini adalah ubahan tercantum. Sebab apa begitu? Sebab dua-duanya di bawah. Dua-duanya di bawah. Tercantum lah. Alright? Tapi tak payah hafal macam cakap tadi. Tak perlu hafal. Cukup tahu benda dia ubahan apa. Inilah ubahan tercantum. Sebab apa? Sebab dua-duanya berada di bawah. Songsang EF. Lepas tu dia kata apa? Dia kata D sama dengan 3 apabila E4, F8. Yang ini untuk cari nilai K sekejap lagi. Ini untuk cari nilai K sekejap lagi. Tu. Alright. So, cara sama tadi, ini untuk cari nilai K sekejap lagi. Yang pada soalan tu untuk cari nilai K sahaja. Yang dalam soalan yang sebenar tu untuk selesaikan soalan. Dan dia kata apa? Ungkap. Nampak ungkap. Kepala kita otak kata apa? 4 step. 4 step. Step apa dia? Cara sama. Ini cara dia. Sama cara. So ayat pertama, kita ubah soalan tersebut kepada ayat matematik. Dia kata situ D berubah songsang di bawah dengan EF. Kita kata D berubah songsang dengan E dan F. Semua kat bawah. Step pertama. Step yang kedua,
Tukarkan ayat tersebut kepada ayat sama dengan, akan ada huruf K sentiasa di atas. Step yang kedua. Step yang ketiga, ganti maklumat. Okey, ganti maklumat. Yang inilah yang ada markah ni. Okey, dia kata apa? Dia kata D ialah 3 bila mana E adalah 4, F adalah 8. Ganti gitu ya. Gitu. Dan selesaikan. Okey, selesaikan. Selesaikan. Apa dapat? So, 3 sama dengan 4 kali 8, 32. K tu memang takkan di bawah juga. K tu memang takkan di bawah. Sentiasa di atas. Don't worry about that. Shake ya. Alright, okay. So, K sama dengan, 3 sama dengan K per 32. So, berapa nilai K? Oleh sebab dia ada per, bahagi, nak hilangkan, darab ke tepi. Dapatlah K sama dengan 96. Iaitu terhasil daripada 3 darab 32. Dapat K. Dan step yang keempat, ambil ubahan yang kedua tadi tu, gantikan K dia dengan 3/6. Siap. Inilah dia step kata-kata ungkapkan. Step dia. Itu ya. Sama kan semua? Semua sama. Bentuk dia. Semua step sama. Okey. Kemudian, soalan kata hitung nilai. Dia sebut hitung. Bila hitung, mesti ada working. Tak ada working, hilang markah nanti. Nak hitung apa dia kata? Yang pertama ni. Carilah D tu berapa bila E tu 8 F ni. Yang ketiga, cari E pula kalau D 10 F 3. Apa kena buat? Nampak hitung step yang kelima. Samalah macam ni. Sama macam ni. Okay, so sama cara gitu. Okay, alright. Tengok dia, soalan dia. Okay, B. Dia kata D berapa X? Dia kata D berapa X? Dia kata, kalau dia kata E negatif 8. E dia kata negatif 8. Okey. Dan dia kata pula F dia kata 4. F dia kata 4. Okey. Dia kata E negatif 8, F 4. So D berapa X? Kata gitu. Gitu. Alright. So just ambil step yang keempat ini, just ganti nilai. Okey. Dia kata apa? D tak tahu berapa. Kena cari. Tapi E kita tahu. Negatif 8. F kita tahu, iaitu 4. Gitu je. Step pertama. Penggantian nilai. 1 markah dapat. Selesaikan? Selesaikan. So, D sama dengan 96. Okey. Negatif 8 darab 4 dapat negatif 32. Lepas tu apa buat? Okey. Selesaikan je lah. Okey, selesaikan je. Kalkulator mari. Okey, 96 dibahagikan dengan negatif 32. Dapat jawapan negatif 3. Negatif 3. Siap jawapan kita. Dah dapat 2 markah lagi. Gitu saja dapat. Untuk B. Okey, untuk yang C pula kata. Okey, untuk yang C pula kata. Dia kata apa? Okey, untuk yang C pula dia kata. D dia beritahu 10. D beritahu 10. E dia beritahu. Okey, E dia kata tak tahulah berapa. Cari nak? Dia kata cari. F dia kata 3. So, cara sama. Step pertama, ambil nilai ni. Okay. Ambil yang ni, tak sini. Okay, gantikan. Dia kata, D dia adalah 10. E nak cari. Okay, E nak cari. F 3. Dia kata. Step pertama. Okay, step yang kedua, selesaikan. Okay, selesaikan. Kembang bawah tu dulu. So, 96. E kali 3, dapat 3E. Dapat 3E gitu. Okay. Lepas tu apa kita buat? Darab silangkan. Darab silangkan apa jadi kat situ? Okay. 10 kali 3E dapat 30E. Dapat 30E. Sama dengan kanan. Dah semua bawah dah pindah. Tinggallah 96 sahaja. So berapa E dia? So E dia sama dengan. Okay. E dia sama dengan 96 bagi 30. Okay. 96 bahagi dengan 30. Dapat jawapan dia 3.2. Tulislah 3.2. Okey, 3.2. Cukup. Selesai. Dapat jawapan. Dah settle. Okey. Nak bagi 3.2 boleh. 3/1/5 boleh. Nak buat 16/5 boleh. Tak ada masalah. Okey saja.
Okay, alright. Yang ni terhasil daripada 96 dibahagikan dengan 30. 96 dibahagikan dengan 30. Dapat 3.6 tu. Yang ni pula terhasil daripada, okay, terhasil daripada ni 10 kali dengan 3E. Dapat 30E tu. 10 darab dengan 30E. 3E. Dapat gitu. Alright. Okay, jawapan kita, okay, boleh. Ni saya buat nota sikit lah. Boleh. Okay. Boleh bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Contoh gini, 3.2. Ataupun boleh juga bagi jawapan dalam bentuk, saya kata tadi, okay, bentuk gini tadi. Ni, 16/5 pun boleh. Okay. Ataupun bagi jawapan begini pun boleh. Pecahan wajar pun boleh juga. Okay. Pecahan wajar pun boleh juga, iaitu 3/1/5 pun boleh juga. Tak ada masalah. Mana-mana pun tak apa. Dibenarkan sahaja dalam soalan ini. Okay. Alright. Cuma kalau bentuk pecahan bentuk puluhan ni, pastikan dia dalam bentuk sebutan yang mudah. Bila soalan bentuk pecahan ni dalam bentuk perpuluhan ni, pastikan dia bulat tepat. Sebenarnya ada nombor panjang-panjang lah. Okay. So untuk yang ni, jawapan kita boleh tadi ialah 16/5 boleh. Okay, 16/5 boleh. Ataupun 3/1/5 pun boleh juga. Tak ada masalah. Mana-mana pun okey. Yang penting jawapan kita adalah betul. Okay, alright. Okay, settle itu. Kenapa dia hilang tu? Okay, gitu. Jawapan boleh gini, tak ada hal. Okay, tapi kalau boleh, kalau pecahan tu dia cantik lah. Kalau point dia okey lah. Tak ada salah. Okay, ni cara dia. Ni step yang soalan yang ketiga. Soalan berbentuk ubahan tercantum. Kenapa tercantum? Sebab dua-dua songsang. Dua-dua songsang, dua-dua gabung, dua-dua langsung, ubahan tercantum. Okay, tengok contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat. Okay, soalan kata P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Nampak? Dia kata langsung dengan kuasa 2Q. Tapi dia kata dan secara songsang dengan punca kuasa 2R. Oh, dekat sini ada dua benda dia bagi. Satu langsung, satu songsang. So ini adalah ubahan bergabung. Ubahan bergabung. Sebab ada langsung, ada songsang. So inilah ubahan bergabung semuanya. Sebab ada langsung dan ada songsang. Cluenya adalah adanya langsung, adanya songsang. So satu ada langsung, satu ada songsang. Maka dia adalah ubahan bergabung. Bergabung. Okay. Kalau dua-dua langsung, tercantum. Dua-dua songsang, tercantum. Okay. Ada langsung songsang, bergabung namanya. Okey. Dan soalan kata apa? Yang ni. Yang ini seperti tadi cakap tadi, ini adalah untuk mencari nilai K. Ini untuk cari nilai K. Sama macam dekat atas tadi. Okey. Maklumat yang lengkap semua huruf tu untuk cari nilai K. Alright? Okey. So, soalan kata apa? Soalan kata ungkap P dalam sebutan QR. Okey, nampak kata ungkap. Bila sebut ungkap, mesti ada 4 step yang kita dah buat tadi. Okey, so step dia sama macam tadi. Ginilah. Sama step dia. Ambil yang ni, tak tang ni. Okey, tak tang ni sini. Ayat pertama, tukar bahasa dia. Okey, dia kata itu apa dia? Dia kata P berubah secara langsung dekat atas dengan kuasa 2Q. Q tu kuasa 2. Letak kuasa 2 lagu tu. Dan dia kata dan songsang di bawah dengan punca kuasa 2R. Gitu. Ayat pertama kita. Ayat kedua kita, ubah simbol ikan kepada sama dengan akan ada huruf K. K sentiasa dekat atas. Sama ada di kiri, di kanan, tak kisah. Okey, step yang kedua. Step yang ketiga, ganti maklumat. Maklumat kata apa? Maklumat kata P
P sama dengan 3200 bila mana Q sama dengan 10 dan R sama dengan 144. Ini soalan kata. Okey, ini soalan kata. Bukan saya kata, soalan kata. Okey, alright, so ganti. Ambil yang ni, tak tang ni, okey, wajib tunjuk. Okey, P dia adalah 3200. Q dia ialah 10 kuasa 2. R dia adalah 144 punca kuasa. Wajib tunjuk wajib tunjuk, gantikan, dapat markah yang pertama. Selesaikanlah, selesaikan kat situ. Okey, selesaikan sampai dapat nilai K. Okey. So, kembangkan dulu. 10 kuasa 2, 100. Letak 100. Biasanya huruf ada di depan. Angka ada di depan, di belakang huruf. So, 100 K. K 100 pun tak apa, tak ada hal, okey je. Okey. Punca 144, tak berarti tekankan kereta. Okey. Punca 144. Okey. Dapat 12. Okey, 12 bawah ni. Tak lagu tu, mula-mula. Lepas tu ada pecahan, hilangkan. Darab ke tepi. So 100K sama dengan 3200 darab dengan 12 akan dapat 38400. 38400. Ini terhasil daripada 3200 kali dengan 12. Tu je benda dia. Okey, itu untuk 100K. Jadi berapa nilai K dia? K sama dengan 384. Macam dapat pula dah. Okey, yang ni dapat daripada, dapat daripada 38400 dibahagikan dengan 100. Bagi 100, dapat lagu tu. Okey, lepas tu apa kena buat? Okey, ambil step yang kedua tadi ni, letak tang sini, gantikan K dia dengan okey. Gantikan K dia dengan mana dia? Okey, dengan 384. Okey, ganti K dia tu dengan 384. Siap. Okey, 384 siap untuk ungkap. Selesai gitu. Okey, step semua sama untuk semua jenis ubahan. Okey, kemudian B kata apa pula? B kata cari nilai Q berapa bila mana P 400 R. Okey, cikgu step yang pertama adalah rumus dia ke? Step yang pertama adalah dia punya ayat yang pertama. Kita pindahkan maklumat daripada ayat bahasa kepada ayat matematik. Ini dia punya rumus lah, maksudnya gitulah. Alright. Okey. So, bila kata hitung nilai, okey, hitung nilai, maksudnya ambil step yang keempat tadi, okey, cara gini lah. Kita pergi step yang kelima ni, selesaikan. Okey, step ni. Jadi satu soalan je, buanglah ni. Okey, untuk yang B tu, dia kata apa? Dia kata tang tu, bahasa Kedah lah. Okey, dia kata situ, okey, dia kata P dia beritahu 400. Okey. Q. Dia suruh cari. Tak tahu apa. Okey. R dia beritahu 36. R dia beritahu 36. Okey. So, berapa nilai P? Okey. So, ambil step yang keempat yang ni tadi ni. Letak tang sini. Gantikan maklumat. Dia kata P dia ialah 400. Gantilah 400 ini. Q. Nak cari biar P. R 36. Gantikan tempat yang betul-betul, dapat markah yang pertama. Okey, selesaikan. 400 sama dengan 384Q kuasa 2. Kuasa 2, okey. Okey, punca 36 adalah 6. Ada per, hilangkan, darab ke tepi. Maka 384Q kuasa 2 sama dengan 400 kali 6 dapat 2400. Itu untuk Q kuasa 2. 384 kuasa 2. Kalau Q kuasa 2 saya buat apa? Kita hilangkan pula 384 tu. Maka dapatlah 2400. 2400 kita bahagikan dengan 384
dapat jawapan 6.25. Itu untuk Q kuasa 2. So, berapakah nilai Q dia? Okey. Berapa nilai Q dia? Q kuasa 2, 625. Berapa nilai Q dia? Ambil kalkulator, tekan punca, masuk 6.25. Dapat jawapan iaitu 2.5. Siap. Gitu je. Okey, macam dapat yang ni, dapat yang ini terhasil daripada, kita punca kuasa 2 kan. Okey, kita punca kuasa 2 kan 625. Tu je benda dia. Okey, punca kuasa kan 6.25. Okey, alright. Selesai. Dapat jawapan gitu. Okey, nampak? Semua step sama saja. Sama ada untuk langsung, songsang, gabung, cantum. Semua step sama. Bila kata ungkap, sampai step yang keempat. Bila kita hitung, kena sampai step yang kelima. Gitu. Faham tak? Okey. Okey, right. Sebelum kita pergi latihan, saya bagi dalam grup tu, tengok contoh sikit lah. Okey, tengok contoh sedikit. Okey. Kita tengok contoh soalan SPM sebenar tahun 2021. 2021. Okey, jap saya bagi cantik sikit, nanti saya bagi cantik masuk dalam grup . Alright, okey. So, tengok soalan. Ini contoh soalan SPM sebenar ya, tahun 2021. Okey, SPM kertas 2. 2021. Okey, ni. Ni kertas soalan sebenar ya, saya dapat soalan sebenar ni. Okey, right? Okey, soalan nombor 1 dia. Okey, soalan nombor 1 saya tengok contoh . Nombor 1 dia, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey, ini soalan dia. Okey, ini soalan SPM sebenar 2021. Okey. Soalan berbentuk ayat panjang. Ada ungkap, ada nilai. 2 markah, 2 markah. 4. Okey. Soalan ini saya dah buang bahasa Inggeris ya, sambil bahasa Melayu saja. Okey. Soalannya, dengar soalannya. Dulu soalan ini, zaman kami dulu, cikgu, kami hanya masuk soalan ini dalam kertas 1 saja. Ada 3 soalan hanya masuk dalam paper 1 sahaja. Yang pertama tu, ungkap saja. 2 soalan tu melibatkan langsung dengan songsang, langsung dengan tercantum ataupun songsang dengan tercantum. 2 tu je. Okey? Tapi zaman kamu sekarang ni, paper 1 masuk, paper 2 pun masuk juga. Okey? Bonus tu sebab apa? Sebab soalan ni senang. Okey. Contoh soalan SPM 2021. Soalan berbentuk ayat panjang. Okey? Tak kisahlah dia kata. Puan Zakia seorang pereka tudung. Okey? Mendapati bahawa bilangan tudung yang dijual iaitu N berubah secara langsung dengan bajet iklan D dan secara songsang dengan harga tudung. Okey, dia kata apa? Dia kata N tu dia kata berubah secara langsung. Okey, secara langsung dia kata dengan D iklan dan songsang. Ini clue dia. Songsang dengan harga tudung P. Dia kata N ni ialah bilangan tudung. Okey. N ni ialah bilangan tudung. Okey. Bilangan tudung dia kata. Okey. Tudung dia kata berubah secara langsung dengan D iaitu kos iklan. Okey. Kos iklan. Ini maklumat, kita keluarkan maklumat tu. Okey. Dan dia kata songsang dengan P. P ni ialah harga tudung. Okey. Itu cerita dia. Okey. Alright. So, bila kita baca soalan, kita pun tahu dah. Lihat apa, kita tahu dah. Okay, alright. So, langkah pertama, soalan kata apa? Okay, soalan kata apa? Soalan kata, N berubah secara langsung dengan D. Dan songsang dengan P. Jadi, kita dah mahir dah. Tak payah tulis step dulu. Okay, step yang pertama, ni pun tak tulis, tak apa. Okay, buat macam tu. Dia kata situ ialah N berubah langsung dengan D dan songsang. Songsang pecahan per. Songsang dengan P harga tudung. Step yang pertama. Tak ada markah pun. Alright. Step yang kedua, tukar ikan. Ada huruf D. Tak kisah. KD ke DK tak kisah. Itu yang kedua.
Dan dia kata apa? Dia soalan kata apa? Soalan kata, okey, terjual sebanyak 480 tudung. Kalau iklan ialah RM5,000 dan harga tudung ialah RM80. Soalan beritahu di atas ni. Okey, soalan kata kalau kos iklan RM5,000, harga tudung RM80. Okey, bilangan tudung terjual adalah sebanyak 480. Ini maklumat dalam soalan. Okey, maklumat dalam petikan soalan. Bukan soalan dia, petikan soalan tu. Okey, so yang inilah kita akan gunakan untuk mencari nilai K. Okey, guna yang untuk cari nilai K. Jadi, gantikan dalam ni. Ganti dalam ni. So, dia kata apa? Tudung terjual sebanyak 480 bila mana kos iklan adalah RM5,000 dan harga tudung RM80. Lagu tu. Okey, yang inilah dapat markah yang pertama. Markah pertama sini. Cikgu ada soalan yang tak bagi maklumat full, sentiasa bagi maklumat full. Don't worry. Alright? Okay, alright. Soalan sentiasa bagi maklumat full, jangan risau. Okay, step yang berikutnya, kembangkan. Okay, kembangkan. Dia kata, okay, 5,000 kali K dapat 5,000 K. Okay, dapat 5,000 K. Lepas tu, nak silang boleh, nak terus bahagi pun boleh, tak ada salah. Mana-mana pun tak apa. Jadi kita faham. Tapi secadangkan kalau boleh, kita dah biasa ada pecahan dalam pecahan, darab tepi. So 480, okay, 480 darab dengan 80 akan dapat 38,400. 38,400 sama dengan 5,000 K. Hilangkan 5,000, maka K dapat, okay, 3,400 bahagi 5,000, maka dapatlah 7.68. Cikgu kalau ungkapan kena huruf dan ada nilai K kan? Nak confirm balik? Ya. Okay. Kalau ungkap kena ada huruf dan ada nilai K. K tu mesti digantikan dengan nilai angka. Okay. Tak ganti K tu hilang markah juga. Okay. Dah selesai macam ini. Okay. Dah selesai macam ni. Tulis semula. Okay. Dah selesai macam ni. Tulis semula. Okay. Tulis semula. Step yang kedua ni. Cuma gantikan K tu dengan 768. 7.68. Inilah jawapan kita yang kedua. Okay, soalan A tu kata ungkapkan. Okay. A kata ungkapkan. Inilah dia benda dia. A kata ungkap. Ungkap M dalam sebutan D dan P. Inilah benda dia. Dia kata 2 markah. 2 markah yang inilah benda dia. Okay. Yang ini tak wajib tunjuk. Ini tak wajib tunjuk. Ini yang wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Yang ni tidak wajib tunjuk. Okay. Ini yang kena tunjuk untuk markah yang kedua. Okay. Tu soalan A. B pula kata apa? Seterusnya, dia kata cari. Okay. B pula kata. B kata seterusnya, dia kata cari bilangan tudung. Okay. Iaitu N lah. Berapa terjual, dia kata kalau okey, kalau kos iklan dinaikkan kepada RM75,000, dia kata. Dan dia kata pula harga tudung, dan dia kata harga tudung dia kata iaitu P kekal. Maksudnya tak berubah. Kekal lah RM RM80. Tak berubah. Ni maklumat B kata. Okay, B kata berapakah bilangan tudung terjual kalau kos iklan naik RM75,000 tapi harga tudung kekal. Okay, kan soalan kata apa? Cari bilangan tudung. So ambil yang ini, okay, gantikan. Okay, soalan kata apa kat sini? Soalan kata N berapa? Sorry. Okay, dia kata itu N berapa X, dia kata. N berapa X, dia kata. Dia kata dengan syarat, dia kata D-nya dia kata ialah RM75,000. Dan P dia tak berubah. Kekal RM80. So berapakah nilai N dia? So kita pun ganti. Dapat jawapan dia. Okay, so kita letak ni dulu sekejap.
kecil sikit, satu ruang tu. Okey, so kita berganti. Gantikan sini, D dia adalah RM75,000. Harga tudung masih kekal 80. Okey, gantian yang betul. Okey, gantian yang betul. Dapat markah 1 dan ambil kalkulator 7.68 kali RM75,000 bahagi dengan RM80 dapat jawapan. Tudung terjual RM7,200. Okey, RM7,200. Ini markah yang kedua dapat. Siap, selesai. Mudah saja soalan SPM kita. Dah siap dah gitu ya. Okey, alright, settle. Okey. Alright, okey, inilah dia bentuk soalan kita. Jadi topik ini awak belajar 4 jenis ubahan, langsung, songsang, cantum, gabung. Langsung dan songsang melibatkan 2 pemboleh ubah sahaja. Cantum dan gabung melibatkan 3 atau lebih pemboleh ubahnya. Okey, alright? Okey. Alright? Okey, kalau soalan kata cari ungkap, kena buat step 1 sampai step 4 saja. Yang wajib tunjuk ialah step yang ketiga dan yang keempat sahaja. Bila kata cari nilai, step yang kelima kena buat, iaitu ambil step keempat, hitungkan, selesaikan cari nilai dia. Alright? Okey. Ni nota saya bagi kepada kamu lah. Okey. Awak ingat yang ni semua ni, insya-Allah semua akan simpul. Sebab langkah kerja adalah sama untuk semua jenis ubahan. Cikgu contoh soalan dalam bentuk kertas 20 macam. Okey. Ni satu soalan kedua ni. Ini soalan SPM ni. Okey. Ini soalan SPM kertas 2 lah ni. Yang Puan Zakiah ni bentuk ayat gini. Bentuk ayat gini. Okey, alright. Okey, dalam SPM kalau paper 1 dia lebih kepada ungkapkan saja. Dia bagilah ABC dia tu. Okey, kena pandai-pandai lah. Okey, sekarang kita tengok soalan. Latihan yang saya bagi kepada kamu. Okey. Tengok yang pertama. Ubahan langsung. Okey, alright. Soalan pertama kata, diberi M berubah secara langsung dengan N. Nampak? Ada huruf M dan huruf N saja. 2 huruf saja. Maka dia adalah ubahan langsung. Dan dia kata M sama dengan 90 bila N dia adalah 18. Okey, jadi yang lengkap maklumat MN tu untuk cari nilai K. Soalan kata ungkap. Bila sebut ungkap, 4 step yang pertama tadi. Okay, alright? 4 step pertama tadi. Yang mana step yang pertama, ubah ayat kepada ayat matematik. Dia kata M berubah bentuk ikan, tak wajib tunjuk ya. Okay. M berubah secara langsung sebaris dengan N. Step yang kedua, ubah simbol ikan kepada simbol sama dengan. Ada huruf K. Tak kisah depan atau belakang. Tak kisah. Okey. Step yang ketiga, gantikan maklumat. Maklumat kata apa? Maklumat kata, okey, maklumat kata apa? Maklumat kata, okey, M dia adalah 90 bila mana N dia adalah 18. Okey, kita pun ganti maklumat. M dia adalah 90 bila mana N dia adalah 8 boleh. 18 gitu. So, K kali 18, maka dapatlah 18K. Nak hilangkan 18 ni. Nak hilangkan 18 ini, maka kiri kanan kita bagi 18. Dapatlah K dia. Sama dengan. Okay, 90 bahagi 18, dapatlah sebanyak 5. Okay. 90 bahagi 18, dapat jawapan dia adalah 5. Gitu. Okay, step yang keempat, ambil yang ini semula, letak sini, gantikan K tu dengan 5. Okay, inilah jawapan untuk A ni. Markah pertama di sini. Kita ganti betul. Dapat markah yang pertama dan kita tulis balik jawapan tu. Dapat markah yang kedua. Ramai murid, dia buat sampai K5 dia berhenti. Tu rugi tu. Itu baru cara nilai K.
ungkap mesti ambil yang ini tulis semula. Tu berhati-hati takut silap. Takut silap. So pastikan tulis yang akhir kali tu. Inilah yang paling penting sekali. Ini yang paling penting, wajib ditunjukkan. Okey. Ni wajib tunjuk. Okey, ni wajib tunjuk. Okey, untuk markah yang kedua. Dan yang ini pula wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Okey. Kemudian dia kata apa pula? Dia kata situ cari nilai. Cari nilai. Sebut cari nilai adalah step yang kelima. Okey, dia kata apa? M berapa? Dia kata M berapa? Dia kata dia kata N ialah negatif 13. Okey. So, yang ni pula dia kata apa? Dia kata, ni sorry ni cari N bukan M. Typo. Okey. Dia kata M dia beritahu. M dia beritahu ialah 7.4. So, berapa N dia kata? Berapa N nak cari untuk soalan C. Okey, so apa kena buat? Langkah dia ialah ambil jawapan A tadi ni, letak dekat sini dan gantikan nilai. Dia kata M nak cari. N dia beritahu iaitu 13 negatif. Gitu. Ganti je lah. Okay. Yang ni pula dia kata M dia beritahu. M adalah 7.4. Dia beritahu. Okay, 7.4 dia beritahu. So, berapa N dia nak cari? Okay, alright. Step dia. Wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Lepas tu, ini selesaikan je lah. Dapat M dia. Ambil kalkulator, tekan sajalah kalkulator. Dapatlah M dia lah negatif 65. Siap. Okay, siap untuk jawapan B. Okay. Jangan ada soalan tanya secek jawapan. Okay, Ahmad Farahim kata tak ada apa-apa. Okay. Seterusnya, yang C pula kata apa? Ada 5. Nak hilangkan. Kita bahagi ke kanan. Okay, kita bagi ke kanan. So, dapatlah N sama dengan. Okay. N sama dengan. Dapat Dia kata gini. Okay, N sama dengan. Okay. Nak hilangkan 5 tu. Okay. 7.4 kita bagi 5. 7.4 kita bagi dengan 5. Dapat jawapan dia iaitu 1.48. Okay, 1.48. Siap. Okay, jawapan mesti ikut semua lah. Jangan ubah apa-apa lah. Jawapan mesti ikut semua. So, N sama dengan 1.48. Dapat markah yang ketiga dan yang keempat. Gitu. Okay, nak hilangkan 5 ni, maka kiri kanan kita bahagikan dengan 5. Dapat gitu. Alright, okay, settle? Dah, okay. Tak faham tanya nak? Okay, selesai soalan pertama ni. Okay. Yang pentinglah kita kena faham dia punya ayat. Okay. Contoh ni. X berubah langsung dengan kuasa 2Y. X berubah langsung dengan kuasa 2Y. Okay. Kuasa 2Y. Itu penting tu. Okay. Dan dia kata X 80, Y 8. Ini untuk cari nilai K tadi. Ungkap. Bila ungkap, kita dah mahir dah. Okay. Tak apa, tulis pilah. Salah. Okay. Step pertama dia kata Y. Okay. X berubah ikan. Langsung sebaris dengan kuasa 2Y. Y itu dikuasa 2-kan. Gitu. Step pertama. Okay, jangan buat 2Y. Y kuasa 2. 2 tu kat atas, bukan kat tepi. Step yang kedua, tukar sama dengan ada huruf K. Tak kisah depan belakang. Okay. Step yang ketiga, ganti maklumat. Ikut yang lengkap. Maklumat kata apa? Maklumat kata X 80 bila mana Y dia 8. So, 8 kuasa 2 dikurungkan ada K kat belakang. Cikgu soalan memang boleh bagi soalan kuasa 2. Yes. Ini memang glamour.
kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2. So, itu memang glamour. Biasa. Okay, alright. So, 8 kuasa 2 sama dengan 64K. Nak hilangkan 64, kiri kanan bahagi 64. So, 80 bahagi dengan 64. Dapat jawapan 1.25. Pecahan boleh, perpuluhan boleh. Tak kisah. 1.25 boleh, 5/4 boleh, 1/4 boleh. Tak ada masalah. Tapi secadangkan, kalau bentuk pecahan tu ada nombor tepat, gini ambil lah begitu, tak apa. Okay, tak ada hal. Kalau nak bagi pecahan, bagilah pecahan tidak wajar. Lebih cantik tulisannya. Okay, right. Lepas tu, salin balik step yang kedua tadi. X sama dengan, okay, gantikan K dia dengan 1.25 Y kuasa 2. Ini adalah ungkapkan. Bentuk gitu. Ungkapkan. Selesai. Okey. Bila kata cari nilai, bila sebut cari nilai, ambil step yang keempat tadi ni, letak tang ni. Okey. Alright. Ambil step keempat tadi ni. Okey, gantikan maklumat. Okey, maklumat kata apa tadi ni? Okey, maklumat kata carilah X berapa, kalau Y dia 12, masuk lagu tu. Tekan kalkulator je lah. X sama dengan, okey, nak buat satu tak apa, tak ada salah. 1.25, 12 kuasa 2, 144. Boleh, tak ada hal. X sama dengan, kalkulator je. 1.25 darab dengan 12 kuasa 2, dapat jawapan 180. Cukup memadai. Okey, selesai. Untuk A. Untuk B pula, sama cara. Dia kata apa? Dia kata, X-nya 720. Y dia nak cari. Okay, Y dia nak cari. Gitu. Bila kes macam ni, berapa Y dia? So, Y kuasa 2, kita hilangkan dulu yang nombor tu, maka kiri kanan kita bahagi dengan 720 tu. So, 720, kita bahagikan dengan 1.25, dapat jawapan 576. Ini untuk Y kuasa 2. Berapa Y pula? Untuk cari Y saja, kalau kuasa 2, kita punca kuasa 2 kan. Dapat jawapan dia 24. So Y sama dengan 24. Iaitu terhasil daripada, terhasil daripada kita buat simbol punca kuasa 576. Yang ni pula terhasil daripada sini. Yang ni pula terhasil daripada, yang ni 720 kita bahagikan dengan 1.25. Dapat macam gitu. Okey, selesai, siap. Tu je. Okey. Jadi, macam cakap tadi, kita kena faham soalan betul. Contoh macam ni, soalan kata M berubah langsung dengan punca kuasa 3N. Okey. Tadi dia guna kuasa 2. Ini dia guna punca kuasa 3. So, kena faham betul-betul lah. Okay. Yang ni buat sendiri. Okey. Yang ni pun sama. Okey. Kalau bentuk begini pula, dia kata M berubah secara langsung dengan N tambah 3. Kalau dia bagi bentuk begini, okey, sama cara. Sama cara, dia kata situ M berubah, okey, langsung sebaris. Sorry ya, hujan sini ya. Okey, M berubah secara langsung dengan, dia kata dengan N tambah 3. Okey, kalau ada N tambah 3, better kita buat kurungan. Gitu. So, M sama dengan, kita buatlah N tambah 3 kurungan K. Buat gitu. Kalau ada banyak huruf macam ni, better kita kurungkan dia. Okay, nampak macam ni, kita kurungkan dia. Lebih selamat lah. Baki, buat sendirilah. Alright? Okay. Kadang-kadang, soalan bagi bentuk ayat panjang begini. Kadang-kadang, soalan bagi ayat bentuk jadual. Contoh macam ni. Dia bagi jadual. Saya nak buat. Tak kisah. Okay, jadual ke apa ke. Yang penting ialah, ayat ini. Dia mesti akan bagi. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. So, apa langkah kena buat? Langkah pertama ialah tukarkan ayat tersebut kepada ayat matematik. Sama macam tadi. Okay, sama macam tadi.
So ayat dia, langkah pertama, ginilah. Dia kata, M berubah secara langsung. Okay, kita dah mahir dah. Tu buat K tak ada apa. Langsung dengan punca kuasa 2N. Punca kuasa 2N. Letak huruf K kat ujung. Okay, kalau kita dah mahir dah, tulis sekali gini tak apa dah. Gitu. Dan untuk cari nilai K, guna maklumat yang lengkap ni. M ada, N pun ada. Guna yang lengkap ini untuk cari nilai K. Okey, sambunglah. M dia ialah 24. Bila mana N dia ialah 16. So, punca 16K sama dengan 24 sama dengan punca 16 ialah 4. 4K. Nak hilangkan 4, kiri kanan kita bagi 4. Dapatlah K sama dengan 6. Dan tulis balik M sama dengan 6 punca N. Ini untuk ungkap. Gitu. Okay, right? Step semua sama. Okay, step semua sama. Yang penting betul je lah. Tulis macam mana pun tak apa. Yang penting dia betul-betul. Okay. Yang step yang pertama atas kali ni, tak wajib tunjuk lah. Okay. Yang simbol ikan tu tak wajib tunjuk. Yang ni tak tunjuk. Kalau ada simbol ikan, jangan ada K. Okay. Ada K salah. Okay. K hanya ada kalau kita tu ubah kepada simbol sama dengan. Okay. Lepas tu nak kata apa? Hitung. Ni tadi kita ungkap. Ungkap sampai sini saja. Sebut hitung cari nilai. Sebut cari nilai. Kena pergi step yang kelima, iaitu ambil step yang tadi ni. Okay, misalnya yang tadi, gantikan maklumat. Okay, untuk yang pertama tu, cari P. Untuk P, guna yang ni. Guna yang maklumat ini. Dia kata apa? Dia kata situ, dia kata situ, okay, M dia ialah P. Gantilah P. N dia ialah 144. Selesaikan. P sama dengan 6. Okey, punca 144, 12. Darabkan. P sama dengan 72. Siap. Tu je. Okey. Okey, yang Q pula. Q pula. Okey, Q pula dia kata apa? Q pula dia kata. Okey, untuk Q pula dia kata apa? Okey, untuk Q pula dia kata P-nya. P dia beritahu 80. Okey, gantikan. 80 sama dengan N dia ialah Q. Ganti. Ada 6. Hilangkan. So, punca Q sama dengan 80 bahagi 6. Okay. 80 bahagi 6. Okay. Takut salah kita. 80 bahagi 6. Dapat jawapan 1.333 tu. Okay. Kita buatlah simbol begini. Kalau bentuk begini, better buat bentuk pecahan tak wajar. Dapatlah 40/3. 40/3. Okey, itu untuk punca Q. Nak hilangkan punca, maka kita kuasa 2 kan. 40 kuasa 2 sama dengan 1600. 3 kuasa 2, 9. Siap. Itu je. Okey, nombor ni, okey, kita buat nombor itu dikuasa 2 kan. Dapat jawapan dia. Gini ya. 1600/9 boleh. Nak buat macam ni boleh. Okey, nak buat macam ni boleh. Kalau buat macam ni, pastikan jawapan kita 177.78. Jangan buat 177.77. Tak boleh. Jangan buat 177.8. Tak boleh. Kalau titik puluhan, paling-paling kurang 2 titik puluhan. Okey, tapi nak selamat, bagi jawapan bentuk pecahan. Dan saya mencadangkan yang terbaiklah pecahan tidak wajar. 1600/9. Itu lebih bagus. Alright? Okey, settle. Okey. Yang tadi bersama. Okey, kalau macam kes ni, step pertama sudah diberi. Itu step yang kedua, iaitu ada huruf K kat belakang lah. Alright? Okey, selesai ni, buat sendiri ya. Okey. Kadang-kadang soalan bagi bentuk ayat lah. Bentuk ayat. Okay, contoh gini lah soalan dia. Contoh gini ya. Seperti soalan susah sikit. Bukan susah pun senang. Okey. Pusat Tuition PQR merancang menganjur seminar pecutan awal SPM. Ni cerita je. Okey. Seminar awal SPM. Dia kata yang mana yuran penyertaan iaitu F. Okey.
berubah secara langsung dengan bilangan penyertaan G. Soalan beritahu. Dia kata F berubah langsung dengan G. F dengan G. 2 huruf. Langsunglah tu. Dan dia kata yuran penyertaan ialah RMK. Ini maklumat katalah. Okey. Dia kata itu adalah kalau penyertaan ialah 500 orang. Okey. Yang kuning tu 500 dia kata, maka yang biru, okey, yang biru. Okey, ini yang biru, okey. 500 ni adalah biru, okey. Kalau yang biru tu 500 orang, dia kata yang kuning adalah 500. Tu maklumat dia. Hitung nilai K berapa, dia kata. Alright. So langkah dia F. F berubah langsung dengan G. Pertama, F sama dengan ada huruf K, KG. Step yang ketiga, maklumat kata apa? Yang ni. Guna maklumat yang ini. Yang lengkap dalam soalan tu. Okay. Guna yang ini untuk cari nilai K. Dia kata kutipan adalah 22,500 bila mana kalau bilangan orang ni adalah 500. K nak cari. Nak hilangkan 500, maka kiri kanan kita bahagilah dengan 500. Maka dapatlah K sama dengan. Okey. 22,500 bagi 500 dapat 45. Siap. Okey. Di sini tidak perlu tulis F sama dengan 45G. Tak payah tulis yang ini. Kenapa? Sebab soalan bukan minta kata ungkap. Soalan minta cari nilai K sahaja. Jadi tak perlu tulis ni. Yang ini tidak perlu tulis. Okey. Perlu sebab soalan minta cari K sahaja. Nak tulis pun tak apa, tak ada hal, okey je. Tapi tiada markah. Markah pertama ialah gantian ini betul. Markah yang pertama. Dan K-nya betul. Markah yang kedua. Siap. Okey, itu untuk seminar pecutan awal SPM. Hebat kata apa pula? Hebat kata, kalaulah yang sebenar-benarnya orang yang masuk adalah seramai 415 orang sahaja. Yang biru dia kata 450 orang sahaja dia kata. Soalan kata apa? Hitung beza. Beza kutipan yuran itu berbanding dengan yang disasarkan. Yang tu kita ambil ni. Okay, alright. Kalau maksima 500 orang, okay, kutipan adalah sebanyak RM 22,500. Ini maklumat beritahu awal tadi. Okay, tapi sekarang ni yang join hanyalah 415 orang saja. Okay, 415 orang saja. So berapa kutipan dapat? F dia hanya dapat sebanyak RM45 kali dengan RM415. 15 orang. Dapat 18,675 sahaja. So, berapa beza dia? Berapa beza dia? Jadi beza dia ialah dia target dapat 22,500. Yang dapat cumalah 18,675. So, beza sebanyak RM, tak tulis pun tak apa. Tolakkan saja. 22,500 ditolakkan dengan yang didapat, beza ialah 3825. RM tak tulis pun tak apa. Selesai soalan kita. Okay, alright? Settle lah gitu. Okay, tu soalan A, B. A, B. Sama juga dia markah. Okay, markah dia gantian betul 1 markah. Tunjuk yang ni markah lagi. Dan yang ini markah lagi. Selesai. Okay, tapi ada C pula kita. Okay, tadi dia kata seminar pecutan awal SPM. Okay, lepas tu dia buat promosi. Okay, untuk seminar akhir tahun pula dia kata. Untuk akhir tahun pula dia kata, penyertaan telah melebihi maksimum awal tahun tadi kata. Itu maklumat kata. Okay, tapi dia kata yuran masih sama.
yuran masih sama. Okey, maksudnya sini ialah sebanyak RM45 tadilah. Okey, dan soalan kata hitung bilangan penyertaan. Nak cari berapa orangkah yang masuk join seminar tersebut, dia kata kalau berjaya dapat kutipan sebanyak kurang 750 daripada RM300,000. Tu maklumat tanya. Kata, okey, masih lagi ambil yang ni. Masih lagi ambil yang ni. Okey, alright. Sekarang soalan kata apa? Soalan katakan ni ialah berapa orang budak pergi ya? G ni berapa ni kata? Okey, kalau dia kata, okey, kalau dia kata kutipannya ialah F dia kutipannya ialah kurang 750 daripada RM300,000, RM30,000. So RM30,000 ni dia berkurang sebanyak 750. Kutipan dapat sebanyak 29,250. Dapat daripada macam mana ni? Dapat daripada 30,000 tolak dengan 750. Sebab dia kata kurang banyak tu ya. Tak cukup 300,000. Tu maklumat dia. Jadi berapa orang yang sertai? Okey, ganti sini. Okey, 29,250 sama dengan 45G. Nak hilangkan 45 ni, maka bahagilah kiri kanan dengan 45. Dapatlah G sama dengan, okey, G sama dengan 29,250 bahagi dengan 45. Dia ramai sekali sebanyak 650 orang. Tu jawapan dia. Siap. Markah dia macam biasa sama juga. Okey. Gantian yang betul 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey. Okey, so soalan A tadi 2 markah, B 3 markah, total 5, ini 2 markah, total 7. Bila 7 markah, ini soalan dalam bahagian B SPM kita. Okey, dalam bahagian A markah antara 2 sampai 6 saja. Untuk bahagian B markahnya antara 7 sampai 12. Alright? Okey, siap. Itu untuk ubahan langsung. Kalau songsang pula, kita ambil contoh beberapa je. Okey, alright. Yang penting kita faham dia punya ayat. Contoh nombor 2. P berubah secara songsang dengan kuasa 3Q. Clue kata songsang. Okey. Clue kata songsang. Jadi bentuk pecahan. Okey, step pertama kita. Okey, dia kata situ P berubah. Okey, P berubah secara songsang bentuk pecahan 1 per, dia kata kuasa 3Q. Kuasa 3Q. Q itu dikuasa 3 kan. Step yang pertama. Step yang kedua. Okey. Tukar kepada simbol ikan. Ada huruf K sentiasa dekat atas. Tulis K situ. Step yang ketiga, maklumat lengkap. Yang ni dia kata. Dia kata P sama dengan 15 bila mana Q-nya 4. Ganti. Okey, gantikan untuk ayat berikutnya. Dia kata P adalah 15. Gantilah. Bila mana Q-nya 4. So 4 kuasa 3. Okey, alright. Selesaikan. Sampai dapat jawapan K tu apa. Okey, selesaikan. Okey, saya nak atas sikit ni. Okey, so darab, okey, 4 kuasa 3, 64. Darab ke tepi, jadi K sama dengan 15 kali 64. Okey, dapat jawapan K sama dengan, okey, kalkulator 15 kali 64. Dapat jawapan dia ialah 960. Okey, dan tulis mula step dia. Okey, tulis mula step dia. K sama dengan, gantikan K ni. 960 per dengan Q kuasa 3 P dia tu. Ni penting dia. Okey, selesai nah.
dapat jawapan. Jadi K macam ni, macam dapat 960 ni, sudut sini, okey. Dapat daripada 15 kali dengan 64. Dapat 960 tu. Okey, selesai. Ni ungkap. Sebut ungkap sampai ni. Pastikan yang ini diisi dengan betul dan yang ini tepat betul. Markah dia sinilah. Sini satu markah, okey. Sini satu markah dan situ satu markah. Total 2 markah sahaja. Alright. Okey, step dia gitu nak tanya. Okey, next. Cari nilai. Sebut cari nilai, nampak nilai sahaja, ingatlah ambil step yang ini, okey. Ganti dekat situ. Okey, ganti situ. Sama benda dia cara dia. Tak tang ni, tak tang ni. Okey, untuk yang ni dia kata apa? Dia kata P berapa dia kata P berapa berapa kan? P berapa okey. Dia kata P berapa kalau okey, P berapa kalau dia kata Q-nya ialah -5. Okey, P berapa dia kata kalau Q 5, ini tu soalan B. Okey. Yang ni pula kata P dia beritahu. Okey, P dia beritahu, dia kata P dia kata ialah 15/8. Soalan beritahu. Tapi Q berapa nak cari juga dia kata. Tu dua soalan. So ganti. Ganti. Okey, ganti yang mana wajib tunjuk. Okey, alright. So dia kata P nak cari. Q-nya ialah -5. Kurungkan dia tadi kita kurungkan. Okey, so lepas tu tekan kereta je lah. Okey. Tekan kereta je dapat jawapan. Simple gitu je. So dapatlah P dia sama dengan P dia sama dengan ambil kat kereta, tekan je. Nak buat step ni pun boleh, tak ada hal lah. Boleh. Okey. Apa ada pelajar je suka buat step kan. Tak apa, buat je, tak ada hal. Walaupun tak ada markah pun. Okey, dia buat gini. Okey, -5/3 dapatnya. Okey. Buat gini pastikan Okey, kurungan -5 dikuasa 3 kan dia. Dapat jawapan -125. Buatlah. Tak ada hal. Okey. Yang penting kita seronok ya. Lagu tu dapat. Tidak wajib tunjuk lah. Okey, lepas tu 960 dibahagikan dengan 125 dapat jawapan -7.68. Okey, -7.68. Okey, jawapan bentuk pecahan begini boleh, perpuluhan boleh. Okey, begini boleh, okey. Macam ni pun boleh, tak ada masalah. Macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tak ada hal, buatlah macam mana pun. Yang penting jawapan tepat. Tapi kalau dia ada jawapan tepat begini, 7.8. Stop. Okeylah tu. Alright. Tapi kalau dia ada 7.85555 gitu, better ambil pecahan. Okey, selesai. Ini markah yang kedua. Okey, wajib tunjuk dan wajib tunjuk untuk markah 2. Okey, next seterusnya. Yang ni. Dia kata P-nya adalah 15/8. Masuklah. 15/8. Q nak cari. Bila ada macam ni, darat silang lah. Atas bawah atas. Okay. So, nak tunjuk boleh kan? Okay. So, 15 ni, okay. Q tu, darat 15 sama dengan 8 tu dengan 960. Kita buat step itu. Tak apa, tak ada hal lah. Tunjuk je macam tu. Tak ada hal lagi ni. Okay. Kita kembangkan. Dapat apa? 15Q kuasa 3. 15Q kuasa 3 sama dengan 8 kali 960. Kalkulator. 8 kali 960 akan dapat jawapan dia 7680. Itu untuk 15Q kuasa 3. Kalau Q kuasa 3 saya berapa? Okey. Hilangkan 15 dulu. So, 780 ni kita bagi 15. Bahagi 15, dapat jawapan 512. Itu untuk Q kuasa 3. Berapa Q dia? Okey. Oleh sebab dia kuasa 3, nak hilangkan punca kuasa 3. 512. Dapat jawapan 8. Siap jawapan kita. Dah settle dah. Okay, alright. Dah settle dah. Gitu je. Okay. Ni. Jawapan kita tu.
Okey, pastikan dapat Q lah last kali tu. Okey, dapatlah Q dia ialah 8. Q dia ialah 8. Oh, sorry. Q dia ialah 8. Dapat markah yang kedua gitu. Okey. Yang ini tak wajib tunjuk lah. Okey. Yang baris pertama tu wajib tunjuk. Yang berikut tak wajib. Saya tunjuk lah. Takut tersilap. Okey. Yang ini senyang wajib tunjuk. Okey. Yang bawah tu tak wajib tunjuk. Okey. Yang ni lah markah yang pertama tu. Yang kita wajib tunjuk. Step yang kedua tak wajib tunjuk. Yang ni. Okey. Yang ini tak wajib tunjuk. Okey. Darat silang ke apa ni. Tidak wajib tunjuk lah. Okey. Tak hilang markah kata tunjuk pun. Tunjuk salah pun tak apa. Yang penting ada yang biru dua ni dapat markah dua-dua lagu tu. Okay, alright? Okay. Yang ni nombor 3 buat sendiri. Clue ni adalah punca kuasa 2Q. Pastikan tulis ayat dengan betul. Okay, alright? Dan yang ini pula untuk cari nilai K. Yang lengkap ini untuk cari nilai K. Okay, saya lompat sikit. Okay, yang ni pun biasa buat sendiri. Saya lompat-lompat sikit. Yang ni pun sama juga buat sendiri. Lompat-lompat sikit. Yang jadual begini. Jadual begini ya. Saya ambil yang ni lah. Okay, dia kata itu. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi dua pemboleh ubah S dan T. Okay, S dan T. Okay, step pertama dia sudah diberi. Okay, cikgu kalau 58 tukar pada pecahan boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay je. Okay, alright. Okay, yang ni. Yang ini step pertama sudah diberi. Jadi terus pergi step yang kedua. Ungkap. Bila sebut kata ungkap, 4 step lah. Step yang pertama sudah diberikan. Okay, so tak ada apa-apa lah. Salin balik saja. Okay, gantikan K tu, simbol ikan tu kepada simbol sama dengan. Akan adalah huruf K situ. K sentiasa di atas. Gitu. Step yang kedua, ganti maklumat. Ganti yang lengkap ni ha. Okey. Ganti yang lengkap ni ha. Okey. Ganti dalam ni. Okey, so gantikan. Okey, gantikan. Dapatlah itu. T dia lah, T dia lah 6. S dia lah 25. Gantikan. Okey, alright. Lepas tu buat apa lagi? Punca 25 adalah 5. Okey, gantikan gitu, tak apa. Okey, dapat 5. Ada pecahan, darab ke tepi. Dapatlah K sama dengan 30. Dan jangan lupa, tulis step yang akhir kali. Okey, T sama dengan 30 per punca S. Pastikan tulis yang tu. Sebab dia nak ungkapkan. Pastikan dapat sampai sini. Baru dapat markah yang dua pertama tu. Okay, alright. Okay. Bila kata cari nilai X, okay, ambillah step yang keempat tadi tu, tak sini ni. Okay, dia kata apa? Dia kata situ, yang ni. Okay, ni soalan minta. Okay, gantilah. Okay, gantikan. Dia kata tu apa? Dia kata situ, T adalah 5. S adalah X. Gantilah, begitu. Okay, darat silang. Darat silang, dapatlah kat situ. Okay, dapat 5 punca X. 5 punca X sama dengan, bila bawah pindah, kanan tinggal 30 saja. Kalau punca X sahaja, hilangkan 5 tu, operasi darab kita bahagi. 30 bahagi 5 dapat 6. Itu untuk punca X. Kalau X sahaja, punca kuasa kita kan kuasa 2 kan. 6 kuasa 2 dapat 36. Siap. Itu saja. Okay. Sangat senang. Boleh faham eh? Okay. Tengok soalan yang terakhir untuk malam ni lah ya. Tengok ni. Okay, yang ni. Okay, malam ni kita hanya buat operasi langsung dan songsang saja. Okay, next week kita akan buat operasi ubahan tercantum dan bergabung lah. Dan kita akan masukkan dengan matrik satu dia. Okay, yang ni. Bentuk ayat ke, bentuk jadual ke, tak kisah. Yang penting kita cari dia punya keyword dia. Keyword kata apa? Isi padu air. Okay. Bekas tu bocor. Keluar air. Kata. Dan dalam bekas tu, yang tinggal adalah
berubah secara songsang dengan pertambahan tempoh masa T. Ini clue dia. Dia kata situ ialah, dia kata situ ialah V berubah secara songsang dengan tempoh masa T. Dan dia kata dalam bekas tu hanya tinggal 100 liter air selepas 5 minit. Ini ayat yang lengkap untuk cari nilai K. Ungkapkan. Okey, step pertama kita sama macam tadi. Sama macam tadi. Dia kata situ ialah volume dia berubah secara songsang, bentuk pecahan bila ada sama dengan ada huruf K. Dengan apa? Dengan tempoh masa T. Tu dia ayat dia. Nak buat step tak apa, buatlah, tak ada hal. Selalu suka buatlah, tak apa. Berubah songsang dengan 1/T. Step yang ketiga, ganti maklumat. Maklumat kata dalam bekas tu ada 100 air lagi. Selepas 5 minit. Sampai 5 minit. Lagu tu. Ada pecahan. Darab ke tepi. Jadi K sama dengan 500. Jangan lupa tulis. V sama dengan 500/T. Siap untuk ungkap. Macam tu je. Bapak senang. Then. Berapakah air yang tinggal selepas 10 minit? Masa diberi nak cari V. Masa diberi nak cari V. Ambil yang ni, tak tang ni. Gantikanlah. Gantikanlah. Dia kata V nak cari berapa? Tak tahu dia kata. Tapi masanya 10 minit. Bagilah dengan 10 minit. 500 bagi 10. Dapatlah V sama dengan 50. Siap. Liter tak tulis pun tak apa. Tak ada hal dunia. Okay? Alright. Yang ni pula kata, cari tempoh masa dia kata. Dia nak apa? Baki air dalam tu tinggal 1.25 liter je lagi. Masih ambil yang ni. Tak tang ni. Tak sini. Dia kata airnya tinggal 1.25 sahaja. So berapakah masa dia? T dia berapa? So darab ke tepi 1.25 T sama dengan 500. So T dia berapa? 500 bahagilah dengan 1.5. 500 dibahagikan dengan 1.2 dapat jawapan 400. Tapi sampai sini kena hati-hati. Sebab yang T tadi, kita cakap tentang T tadi, T ni dia tentang apa tadi? Tentang minit. Tapi soal dia minta kata apa? Jam. Dia nak dalam jam. So, berhati-hati. Kalau berhenti dekat sini, markah hilang 1. Sebab kita cari ni lah, T ni lah untuk 400 minit. Berapa jam dia? Jadi untuk jam dia, untuk jam dia ialah 400 dibahagikan dengan 60. 400 bahagi dengan 60. Sebab nak tukar kepada jam. Dia dapat jawapan itu sama dengan 3.5 jam. Kod. Alright. So 400 bagi 60. Dapat jawapan ginilah. 6.666 itu ataupun pecahan gini. 20/3 jam. Dapat jawapan dia begini pun tak ada salah. Kalau buat begini pastikan bunda tepat. 6.67. Jangan buat 66. Tak boleh. Jam tak apa. Ataupun boleh juga buat bentuk pecahan tak wajar. Ataupun wajar pun tak apa. Begini pun tak apa. 6/2/3. Boleh. Tak ada salah. Okey je. Buat jawapan gitu pun boleh. 6/2/3 pun boleh. Tak ada masalah. 6/2/3 pun boleh. Ataupun nak buat begini pun boleh juga. Pecahan tak wajar pun boleh juga. 20/3 pun boleh juga. Tak ada hal. Mana-mana pun okey. Yang penting jawapan kita tepat. Tapi kalau nak bundar, pastikan dibundar tepat. Jangan bagi 6.66. Salah. Jangan bagi 6.7. Tak boleh. Kalau ada poin, paling kurang 2 titik perpuluhan. Okey, alright. Cukup kat situ. Ada tanya apa-apa? Anyone tanya apa-apa? Ada tanya apa-apa?